إلى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحابه العظام. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا عليم علمنا من علمك ما ترضى به عنا ولا تؤاخذنا بما تعلمه منا. يا عليم خلقنا بخلق العلم وحققنا بحقائق العلم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang berusaha pengurusi surau beserta dengan ahli jawatan kuasanya, sahibul fadilah, tuan imam, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, seperti biasa, marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih lagi diberikan kesempatan dan peluang untuk terus mengaji, terus beribadah, terus memperbaiki diri. Mudah-mudahan tuan-tuan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa membimbing kita untuk kita menamatkan saki-baki umur kita yang ada, yang kita tak tahu sampai bila, hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah sentiasa membimbing kita dalam perjalanan kehidupan kita sampailah ke penamatnya, insya-Allah. Mudah-mudahan diberkati rezeki dan nyawa kita, insya-Allah. Allahumma amin. Jadi malam ni tuan-tuan, kita sambung kembali kuliah tafsir kita, masih lagi dalam sekitar suratul A'la, muka surat yang ke 89 tuan-tuan. Muka surat 89, kita akan bermula pada ayat yang ketiga. Sebab 2 minggu lepas kita berhenti pada ayat yang kedua, allazi khalaqa fasawwa. Hari ini kita akan mula pada ayat yang ketiga, muka surat 89 dalam buku ini, insya-Allah. Kita baca sama-sama tuan-tuan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghusaan ahwa. Sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra
فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم. Ayat yang ketiga, walladzi qaddara fahada. Walladzi, huruf mad iaitu ya yang mati bertemu dengan hamzah dalam dua perkataan. Ya di hujung perkataan yang pertama, hamzah di awal perkataan yang kedua. Dia jadi mad jaiz munfasil, kita baca dengan 4 harakat. Walladzi akhrajal mar'a. Ra bila mati sebelum dia bagi atas, ra tu kena tebal. Jangan baca mar'a, kalau mar'a tu salah. Mar'a, mar'a. Faja'alahu, faja'alahu. Lepas ha bosa tu ada waw yang kecil. Jadi makna waw kecil tu kita kena baca 2 harakat. Faja'alahu, asasnya 2 harakat. Kecuali kalau waw yang kecil, huruf waw kecil ni ke atas ada tanda mad macam tu, tanda panjang ni tu. Yang itu kena baca 4. Yang ini kita baca 2 je. Faja'alahu ghusa'a. Jadi ghusa tu ada tanda panjang tu kan. Kita baca itu 4 harakat sebab itu mad wajib muttasil. Wajib ke majais ke tuan-tuan, kita seimbangkan je 4 harakat. InsyaAllah selamat. Ghusa'an ahwa. An ahwa. Baris 2 di atas bertemu dengan hamzah. Ini ikhfa, izhar halqi. Kerana hamzah ni huruf izhar yang 6. Hamzah ha, ain ha, ghin kha. Ataupun kalau ikut kaedah tulisan resam Osmani, bila kita jumpa baris 2 di atas atau baris 2 di bawah, baris itu selari kedudukan baris dia. Atas dengan bawah tu sama ya panjangnya. Itu tanda tak dengung. Maka tuan-tuan jadilah bacaannya lebih kurang bunyi dia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzi qaddara fahada. Walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghusaa'an ahwa. Sadaqallahul azim. Itu ayat 3 sampai 5 tuan-tuan dari sudut ilmu tajwid. Mari kita tengok dari sudut tafsiran. Walladzi qaddara fahada. Jadi walladzi, alladzi maknanya yang dan yang. Jadi yang ni kita faham ni masih merujuk pada Allah Subhanahu wa taala. Walladzi qaddara fahada, dan yang menentukan. Qaddar tu menentukan, fahada memberi petunjuk. Maksudnya dan demi Allah yang menentukan qadar masing-masing dan memberi petunjuk maksudnya. Walladzi akhrajal mar'a, dan yang menumbuhkan padang rumput. Faja'alahu ghusa'an ahwa,
lalu dijadikannya rumput-rumput itu sampah yang kering kehitam-hitaman. Baik tuan-tuan, kita tengok satu-satu ayat. Kita pergi ayat yang ketiga tu. Dan yang menentukan qadar masing-masing dan memberi petunjuk. Allah tentukan qadar apa ni? Beri petunjuk apa ni, tuan-tuan? Kita tengok apa yang ditafsirkan oleh Ustaz Ahmad Sunhaji. Yakni Tuhan yang zatnya paling tinggi itu bersifat seperti berikut. Menjadikan sekalian makhluk itu dah sudah. Yang nombor dua, tuan, menentukan qadar, yakni takdir kepada setiap makhluk dengan memberi sihat, perbuatan, ajal atau tempoh dalam kehidupannya dan lain-lain lagi yang berkaitan dengan hal ehwalnya. Ditakdirkan bagi tangan untuk bertindak, kaki untuk berjalan, telinga untuk mendengar, mata untuk melihat, masing-masing dengan qadar dan kelebihannya. Jadi Allah Ta'ala menentukan qadar takdir ni segala yang berkaitan dengan hidup manusia. Takdir berkaitan dengan hidup manusia ni, masuklah rezeki, mata, telinga, perbuatan apa semua. Semua Allah Ta'ala yang takdirkan, yang qadar, bagi had, bagi qadar dia. Itu maksud qadar. Fahada, dan dia beri petunjuk. Beri petunjuk apa ni tuan-tuan? Yakni Allah yang memimpin manusia dan menunjukkannya jalan mana baik dan jalan mana yang buruk. Allah Ta'ala tunjukkan dah. Ini jalan baik, kau pergi ujungnya kebaikan, manfaat. Ini jalan buruk, kau ikut ujungnya kebinasaan, neraka. Semua Allah Ta'ala tunjuk. Mana baik, mana buruk, Allah Ta'ala tunjuk ke manusia. Itu maksud fahada. Dia takdirkan kehidupan manusia ni dan dia beri petunjuk, bimbing manusia ni. Mana yang mendatangkan kebahagiaan dan mana yang mendatangkan kecelakaan, juga menduduki binatang ternak ke padang rumput dan burung-burung serta serangga mencari rezekinya mengikut cara masing-masing. Semua manusia, makhluk yang hidup di muka bumi ni, dia tahu apa yang dia perlukan. Kerana apa tu? Adanya petunjuk daripada Allah. Hidayah dan hidayah. Kalau tidak tuan-tuan, budak yang baru lahir, macam mana dia tahu sendiri nak pergi kat dada mak nak menyusu? Asalkan dia sorong dia hisap. Padahal dia budak. Belalang, singo, limau, ikan tu, apa yang dia tahu untuk dimakan? Itu semua petunjuk daripada Allah. Hidayah. Ada hidayah untuk manusia. Ada hidayah untuk haiwan, untuk binatang. Lembu tu, macam mana dia tahu mentedarah pula? Makan rumput tu. Apa tak dia pergi makan buah jambu, kau pergi buah cari apa? Dia tahu dia cari rumput, dia tak rumput, dia tak makan. Monyet dalam hutan tu, dia bukan tahu mana buah yang dia boleh makan, mana yang tak boleh makan. Silap makan kan, mati dia. Tapi dia boleh pilih. Burung, dia tahu buah-buah yang dia boleh makan, buah yang tak boleh makan. Itu semua menunjukkan adanya petunjuk daripada Allah. Kalau tidak, makhluk ni tak boleh hidup. Tuhan takdirkan dan Tuhan fahada, dia beri petunjuk. Kita tengok apa yang dibahaskan oleh Imam Qurtubi. Kata dia di sini, wallazi qaddara fahada. Iaitu, saya terjemah terus, menentukan dan menyesuaikan bagi setiap sesuatu tu bentuk-bentuk. Disesuaikan. Allah Ta'ala tentukan qadar, kemudian sesuatu Tuhan nak jadi itu sesuai dengan kejadian dia. Dia nak buat burung terbang. Takkan dia buat burung tu macam badan lembu pula, nak terbang. Tak ada sayap Peting pek, itu tiba-tiba lembu tu terbang. Jadi tak pernah sabar. Jadi sesuai, dia buat kopak, sayap, terbang kawan tu. Semua burung ada sayap sesuailah dengan dia. Dia buat rimau. Kalau rimau ni masuk, makan daging, dia menokam. Dia letak kuku. Kalau dia letak kuku rimau tu macam kuku keldai, macam mana pula rimau tu nak menterdarah?
Ni kau jah apa yang jaga kawan? Tak dapat nak jaga kawan. Tak boleh nak congkam. Sesuai Allah Ta'ala buat. Itu maksud qadar. Dia tentukan keperluan haiwan-haiwan tu. Dia tentu pula. Haiwan ni makan rumput. Dia sesuaikan badan ni, cara makan ni, tangan ni, kaki untuk yang makan rumput. Untuk yang makan daging macam ni bentuk kau sesuai. Untuk yang terbang macam ni. Untuk yang menyambar macam ni. Kan? Kalau untuk menyambar dia bogi macam kaki ayam tu. Tak dapat orang tu menyambarnya, kaki belakang kan tak kuat nak grip. Sebab tu dia buat dua depan, dua belakang. Sesuai untuk dia menyambar. Allah Ta'ala buat semua tu, semua cantik dah. Dia tentukan qadar dan dia sesuaikan bentuk kejadian. Sehinggalah penciptaan manusia. Sesuai dah, cantik lah yang dia buat, Allah Ta'ala buat untuk kita. Sayangnya Allah Ta'ala pada makhluk tu, semuanya di situ nampak kebijaksanaan Allah. Monyet, kau tak berkerja macam lambu kat jalan ni, kat jalan raya tu, kat tanah bawah ni. Kau kena berlompet, kau kena buat rayut, dia buat tanah monyet tu panjang-panjang. Kau tangan monyet tu pendek-pendek, dah lah melambat monyet mati terkelentang kat bawah dah. Tak sampai. Tangan ni lembut, ekor panjang, boleh tak boleh-boleh. Sesuai lah. Dibuat ular, sesuai dengan bentuk kan. Sampai dalam laut tu, udang, sotong, kotam, semuanya Allah Ta'ala tentukan qadarnya, sesuaikan bentuk kejadiannya, dan dah takdirkan, hidayahkan apa kau nak makan. Kau makan ni, kau makan ni, kau makan ni. Sebab itu dunia ni jadi cantik. Sistem dia tersusun. Tak ada orang makan makanan orang lain. Kok lambu makan rumput, dia makan rumput je. Marahlah singa itu. Mana pergi dah banyak kancil semua tak ada, dia rupa lambu dah menteragah kancil, lambu dah menteragah benda daging tu, tak ada dah makanan singa, tak ada. Kan, tak ada. Tak jumpa kita dalam lambu, pergi balik rumah tengok habis baju kita dia menteragah lambu. Lambu makan baju. Tak ada dah. Dia tahu makanan dia tuan-tuan. Yang tak berarti makanan dia ni orang dia semua nak sopahnya. Dalam laut nak sopah, yang terbang nak sopah, semua nak dimakan kan. Yang lain-lain tu cantik Tuhan buat. Bila semua makhluk ni mengikut qadar yang ditentukan ciptaan, dunia ni selamat. Hidup bersistem. Masing-masing tak ganggu. Kan? Untuk lambu, kambing apa semua selamat, makanan yang sesuai tu je. Cukup. Untuk singa, rimau apa semua cukup makanan tu je. Kalau mereka ada makanan yang cukup tu je. Cantiknya ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah. Itu kata Imam Qutubi. Fahada, iaitu ar-rusyada. Tuhan yang beri petunjuk. Semua makhluk ni diberi petunjuk sesuai dengan keperluan-keperluannya. Kata Imam Mujahid, qaddara syaqawah was-sa'adah wa hada lirrusydi wad-dhalalah. Tuhan dah takdirkanlah kebahagiaan, kecelakaan, macam mana roman ni. Macam mana dinamakan kecelakaan, keburukan, macam mana dinamakan kebaikan. Kemudian Allah Ta'ala tunjukkan kat kita mana jalan kebaikan, mana jalan keburukan. Allah Ta'ala bontang kat kita. Kita sendiri diberikan akal. Bila kita tengok, kita boleh mikir. Kita tahu, ni kan kau buatkan ni, jahannam kan ni. Ni kalau kau buatkan ni, selamat. Kenapa tu? Kerana adanya petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi manusia selamat. Sampailah, kata di sini Imam Mujahid, wahadal an'am lima ra'iha. Binatang ternakan, dia tahu nak pergi ke padang, ke tempat rumput banyak yang dia boleh cari makan. Siapa yang mengarahkan ni? Itu semuanya adalah petunjuk-petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kan, Tuhan beri petunjuk dengan macam cara. Kita ada otak boleh mikir. Anak kita yang kecil-kecil, dia belum boleh mikir lagi. Tapi Tuhan bagi sesuai dengan petunjuk. Dia kayak bau lah. Dia tahu, tengok bau kan, dia tahu ni omak kan. Dia rasa selamat. Bila orang lain ambil kan dia melalak. Dia tak pernah, tapi dia tahu ni bukan bau omak ni. Dia nangis. Kan? Jadi Allah Ta'ala tentukan Tuhan cantik. Ciptaan Tuhan ni cukup cantik. Itu maksud qaddar fahada. Masya-Allah. Termasuk juga dikatakan di sini Tuhan tentukan aqwatahum wa arzaqahum wa hadahum lima'ashihim in kanu insan wa limura'ihim in kanu wahsyan. Kata Imam, ada pandangan di sini katanya termasuklah makan makanan seperti sebut ni semuanya Tuhan tentukan. Kau makan apa, kau makan apa, kau makan apa ni, kau makan apa, kau makan apa. Siapa boleh buat kerja macam ni? Hanya Allah Ta'ala yang bijaksana.
Tuan-tuan nak kira atas muka bumi ni, kalau orang pun dah sekian banyak bangsa ha. Orang putih, orang hitam, sawo mateng, kuning lah, apa, merah lah, macam-macam kan. Ha. Topik lain-lain, makanan lain-lain. Kan kita makan nasi tak ada masalah. Bagi orang putih makan nasi kan, terberak-terberak dah 1 minggu. Dia makan gandum je. Kan. Orang ni lah lain makanan ruji, orang ni kan makanan ruji lain pula. Allah Ta'ala nak jaga manusia. Manusia dia tahu apa jadi bangsa. Tolong kira haiwan-haiwan yang Tuhan jadikan. Banyak tu semuanya dalam takdir Tuhan. Kan hebatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengatur susun sehinggalah disebut dalam Quran, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dabbah ni tak ada makhluk yang ada di muka bumi ni melainkan semuanya rezekinya tangan Tuhan. Tak ada rezeki sendiri, tak ada. Illa 'ala Allahi rizquha. Tuhan yang tentukan rezeki. Kau makannya, kau makannya, kau makannya. Masing-masing dah ada rezeki yang Tuhan tentukan. Insya-Allah. Dan kata Atta' lagi, Allah Ta'ala tentukan untuk haiwan. Haiwan ni tak ada akal, tapi dia ada insting. Dia tahu apa yang baik untuk diri dia. Haiwan, dia tahu apa yang baik diri dia. Manusia dia tahu sebab dia ada akal. Haiwan, itu kata Tuhan tunjukkan tadi tu. Dia tahu. Dia ada satu bacaan dalam hati, dia tahu yang ini boleh, yang ini bahaya ni. Kan, semua dia tahu. Sendiri je. Kalau sang kancil nampak singa dia lari. Tak adalah pergi dia jumpa singa tu, dia cium-cium singa tu. Tak ada. Dia sendiri je. Macam mana tu ada orang beritahu kau lari kancil tu makan kau tu. Tak ada. Dia sendiri lagi. Hatta apa haiwan pun yang tak pernah jumpa singa pergi rumah kau, dia jumpa dia lagi. Dia tak boleh, dia bahaya ni. Dia siapa yang tunjuk tu? Kalau bukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang beri petunjuk. Cantiknya sistem hidup ini Tuhan tentukan, ya qadar, dia tentukan sana. Dan dikatakan juga Tuhan ciptakan sesuatu yang bermanfaat untuk manusia. Tuhan ciptakan dan Allah Ta'ala beri jalan macam mana nak keluarkan manfaat itu. Sebab itu manusia setiap hari dalam kehidupannya wa'arrafahu wajhal intifa'u bih. Maknanya dia tahu wajhal intifa'i bih. Dia tahu macam mana nak keluarkan manfaat. Allah ciptakan manfaat, khalaqal manafi' wa'arrafahu wajhal intifa'i bih. Tuhan Allah Ta'ala jadikan banyak manfaat untuk manusia di muka bumi ini. Dan dia ajar manusia macam mana nak keluarkan manfaat. Sebab itu, manusia ni jadi cerdik. Sebab Tuhan yang ajar. Dia tahu macam mana nak makan, macam mana nak bondon, macam mana ni kan. Macam cerita tu, dulu ikan buntal orang tak boleh makan. Obor-obor tu bisa. Sekarang ni hilang bisa obor-obor dengan ikan buntal tu. Bisa kita lagi rupa kan. Habis kita minta darah. Apa yang bisa? Semua orang boleh makan tu kan ni. Cerdik orang tu. Macam mana nak buat? Macam mana nak buat? Macam mana nak buat? Allah Ta'ala yang ajar. Bukan kita bijak tu tuan-tuan. Allah Ta'ala ajar kita apa yang kita nak, Tuhan tunjuk. Macam mana cara kau nak ambil manfaat. Begitu juga pada haiwan. Binatang-binatang yang lain. Bila dia nak ambil manfaat untuk kehidupannya, Tuhan ajar ni. Macam mana cara nak dapat. Kan subhanallah. Begitulah hebatnya Allah Ta'ala. Sehinggalah kata As-Suddi, Tuhan takdirkan berapa lamakah janin dalam rahim ibunya. Iaitu selama 9 bulan tu pun Tuhan takdirkan. Ataupun lebih kurang daripada 9 bulan. Wa aqal. Ataupun wa aksar. Terlebih pula. Ada yang terlebih. Sehingga ada yang kata Imam Syafi'i duduk dalam perut mak 2 tahun. Itu yang cerdik jadi tu. Kan kita bukan 2 tahun. 10 bulannya tu siaplah kena badah lah perut rumah kita. Tak boleh dah. Kan Tuhan tentukan 9 bulan. Summa hadahu lil khuruj minar rahim. Allah Ta'ala cipta janin dalam perut manusia. Kemudian Tuhan yang hadahu, tunjukkan dia jalan untuk keluar. Melainkan illa masya-Allah, melainkan Tuhan nak. Itu sebab tuan-tuan, bila janin tu kecil lagi, dia berenang, tak tahu mana arah. Otomatik bila dah sampai 8 9 bulan, dia kepala tu tinggi ke bawah. Itu bukan kita putar-putar tu dah. Kok kita boleh putar, doktor putar sendiri, okey. Tak ada, ni sendiri tu. Sendiri.
Ghalibnya begitu. Kebiasaannya Tuhan takdirkan gitu. Otomatik kepala akan ke bawah, cukup sampai 9 bulan, otomatik ada satu perasaan kita nak keluarkan. Ini siapa punya kerja ni? Semuanya Tuhan takdirkan. Allah Ta'ala yang takdirkan. Ayat itu pendek. Walladhi qaddara fahada. Tapi di konong-konong balik, akhirnya kita akan menyebut subhanallah. Hebat Allah Ta'ala ni. Semua bondo dia takdir. Masuk hujan-hujan yang turun ni, dia bukan turun sesaja macam tu ya. Turun-turun tak. Tuhan takdirkan. Ada qadar dia. Kalau dia habis semua-semua, kita tidur malam kan, dia tak suruh orang kan. Ada qadar. Kemudian wallazi akhrajal mar'a, dan yang menumbuhkan padang rumput. Kalau diperhatikan tumbuh-tumbuhan banyak mengandungi khasiat dan benda-benda galian banyak mengandungi manfaat, ditunjuki manusia dengan cara mengeluarkan jejamu dan perubatan yang sangat berguna. Tadi kita bahaskan. Ditunjukinya bagaimana benda-benda galian itu dibuat alat senjata dan lain-lainnya. Ini menunjukkan rahsia ketinggian kudrat Allah. Tahu manusia keluar nomeh, bosi apa semua kan. Pemata di dalam laut, itu semua Allah Ta'ala yang bagi petunjuk. Allah menjadikan padang rumput, itu ayat yang keempat, untuk binatang ternak yang digembalakan di sana, dan setiap tumbuh-tumbuhan ada mengandungi faedah untuk dijadikan makanan oleh berbagai-bagai jenis hidupan. Tetapi padang-padang rumput yang pada mulanya menghijau itu akan berubah menjadi hitam. Itulah kuasa Tuhan yang menghijaukan rumput dan berkuasa pula mengubah keadaan. Itu maksud ayat yang kelima. Lalu dijadikannya rumput-rumput itu sampah yang kering kehitam-hitaman. Allah yang cipta padang rumput elok menghijau, dalam masa yang sama dia juga boleh menguningkan, menghitamkan, mengeringkan rumput. Dia boleh menyuburkan dan dia juga boleh mematikan. Itulah kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nak beritahu ni, manusia ni kan, dia jadi kita daripada ayat 2, allazi khalaqa fasawwa, dia cipta, dia selaraskan, kemudian dia takdirkan, dia beri petunjuk, dia buat rumput-rumput untuk binatang ternakan lah kan. Kitanya rumput ni subur, aku buat ni. Kalau nak kuning pun aku dekat yang buat. Akhirnya pada ayat yang ke-6, sanuqri'uka fala tansa, kami akan membacakan Al-Quran kepadamu Muhammad, maka engkau tiada melupakannya. Allah Ta'ala sebut, kami akan membacakan Al-Quran kepadamu Muhammad, maka engkau tiada melupakannya. Illa masya Allah, innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Kecuali kalau Allah menghendaki, sesungguhnya dia mengetahui yang terang dan yang tersembunyi. Baik tuan-tuan, kita tengok apa yang dicatatkan oleh Ustaz Ahmad Sun Haji. Yakni, setelah Allah menyuruh Rasulnya supaya mensucikan dirinya dan menyebutkan dalil kekuasaan dan keesaannya, disebutkannya pula di sini kurnianya dan nikmatnya ke atas Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu kami, yakni Allah, membacakan kepadamu wahai Muhammad Quran yang agung ini supaya engkau hafalkan dalam dadamu sehingga engkau tidak akan melupakannya. Tetapi apa yang dikehendaki oleh Allah mengenai hukum-hukum yang dibatalkan, engkau akan melupakannya. Ayat ini merupakan mukjizat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda sebagai orang yang tidak tahu membaca dan menulis, namun apa yang dibacakan oleh malaikat Jibril alaihi salam kepadanya tidak dilupakannya. Keadaan Nabi menghafal kitab suci Quran dan tidak melupakannya merupakan sebesar-besar bukti di atas kerasulannya, dan Allah Maha mengetahui itu dapat mengesan kata-kata yang diucapkan berterang-terangan dari hamba-Nya, dan juga segala perbuatannya juga dapat dikesan apa yang telah orang sembunyikan baik di bumi maupun di langit. Baik tuan-tuan, untuk lebih faham kita ambil satu ayat. Ayat yang ke-6, kami akan bacakan Al-Quran kepadamu Muhammad, maka engkau tiada melupakan. Jadi ayat yang ke-6 ni yang kita selalu buat, guru-guru kita suruh ajar kan.
Anak-anak kita yang belajar sekolah ni jangan lupa. Pagi tu tak. Lepas sembahyang subuh, lepas sembahyang maghrib, paling tidak kalau setiap sembahyang dia elok. Tak tangan baca ayat ni. Sanuqri'uka fala tansa, sanuqri'uka fala tansa. Kita baca 7 kali. Sambil hati kita mohon, ya Allah ya Tuhanku, kuatkanlah daya ingatan aku ni. Jangan bagi lupa-lupa. Kita ambil tabarruk, kita ambil berkat ayat ini. Ayat ini turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diberitakan selepas ayat ini turun, Rasulullah tak lupa-lupa apa yang Rasulullah hafal. Baik, kita tengok ayat sanuqri'uka fala tansa. Kata Imam Qutubi iaitu Quran wahai Muhammad, kami turunkan Quran kepada engkau dan kami ajar engkau tentangnya. Fala tansa ay fatahfaz. Kamu ingat, kamu menghafaznya. Kamu tak lupa. Kan kamu tak lupa. Kata Imam Qutubi, ini adalah merupakan khabar gembira daripada Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah mengurniakan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibacakan oleh Jibril ke atasnya. Sedangkan dia ummiyun, la yaktub wa la yaqra. Dia tidak tahu membaca dan dia tidak tahu menulis, tetapi Nabi boleh menghafaznya dan dia tidak lupa. Kata Ibnu Abi Najih daripada Mujahid, kata dia apa? Nabi takut lupa. Nabi mengingat ayat. Dikatakan bila Jibril baca, Nabi tu ikut. Kemudian dikatakan kepadanya, kafaitu kahu. Aku cukup lah wahai Muhammad. Aku cukup engkau wahai Muhammad. Kau jangan lupa. Kau jangan risau. Tak lupa dah. Kata Mujahid dan Kalbi, dalam riwayat ni kata dia adalah Nabi SAW. Bila turun Jibril bawa wahyu, Jibril pun baca satu ayat. Belum sampai ke ujung lagi, Nabi dah ikut dah pangkal tu. Sebab apa? Nabi takut lupa. Nabi takut makhafatan an yansaha. Jibril baca pangkal tu, qul a'udzu birabb. Nabi dah baca qul dah. Belum habis ke ayat tu. Kenapa Nabi ikut macam tu, baca macam tu? Kerana Nabi takut lupa. Maka turun ayat sanuqri'uka fala tansa. Kami akan bacakan untuk kamu dalam hati kau Muhammad, fala tansa. Kau tak lupa, jangan risau. Kau takkan lupa lepas tu. Illa masya Allah, melainkan kalau Allah Ta'ala nak kau lupa. Tapi dalam riwayat Abi Saleh daripada Ibnu Abbas menyebutkan, falam yansa ba'da nuzuli hadhil ayah hatta mat. Lepas turun ayat sanuqri'uka ni, Nabi ngapal apa pun Nabi tak lupa-lupa sehinggalah Nabi wafat. Nabi tak lupa. Sebab itulah ulama-ulama kita ambil berkat ayat ni tak terkepala. Sanuqri'uka fala tansa, sanuqri'uka fala tansa. Dalam hati kita doa, ya Allah kuat ingatan aku 7 kali. Kalau tak nak buat macam ni, lepas sembahyang fardu, ini saya lupa ulama dalam tarekat Ahmadiyah ni yang ajar ni 7 kali ni. Kalau guru saya dulu dia ajar ambil ni. Tapi kono sembahyang sunat subuh, tak boleh tinggal. Sebelum lepas orang azan tu, sembahyang sunat subuh tu kena buat 2 rakaat sunat subuh tu. Dah bagi salam, letak kat sini pula. Ulu hati ni baca sanuqri'uka fala tansa, sanuqri'uka fala tansa. Baca 7 kali juga sampai habis. Sambil kita doa dalam hati, ya Allah kuatkanlah ingatan aku ni, janganlah lupa-lupa. Diberitakan kata Ibnu Abbas selepas turun ayat ni, Nabi tak lupa-lupa. Nabi tak lupa sesuatu pun daripada ayat-ayat Al-Quran. Itulah kelebihan ayat ni, sanuqri'uka fala tansa. Kita kena selalu buat tuan-tuan. Sebab kita ni dah berumur kan, lupa selalu. Innahu ya'lamul jahr illa ma syaa Allah. Melainkan kalau Tuhan nak, lupa-lupalah. Tapi tak ada pun Rasulullah lupa. Tuhan tak nak, Allah Ta'ala tak nak Rasulullah lupa. Tak ada Rasulullah lupa-lupa dah. Bila turun ayat ni, ingat saja ayat ni.
Kemudian innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Ayat 7 tu. Allah sungguhnya dia mengetahui apa yang terang dan yang tersembunyi. Kata Imam Qurtubi, al-i'lanu minal qawli wal amal. Apa saja yang manusia sebut, apa saja manusia lakukan, semuanya dalam pengetahuan Tuhan. Tak ada yang tersembunyi. Wa ma yakhfa minas sirri. Yang kita jelaskan memang Tuhan tahu. Yang tersembunyi pun dalam pengetahuan Allah. Manusia yang jelas-jelas dia nampak, yang tersembunyi dia tak nampak. Tapi Allah Ta'ala dia mengetahui apa yang kita sebut secara jelas, kuat, apa yang kita sebut secara bisik-bisik, apa yang kita buat secara terang-terangan, apa yang kita buat secara bersembunyi-sembunyi, apa yang kita niatkan dalam hati dan apa yang belum kita niatkan. Yang kita niat Tuhan tahu, yang belum niat pun nak niat tu Tuhan dah tahu, Allah Ta'ala tahu dah apa yang bakal kita niat. Semuanya dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya selalu sebut ayat ni, wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu. Di sisi Tuhan Allah lah mafatihul ghaib, pintu bukaan untuk segala yang gaib-gaib ni, yang tahu hanya Allah Taala. La ya'lamuha illa hu. Tak ada seorang pun tahu melainkan Allah Taala je tahu. Ya'lamu ma fil barri wal bahr. Dia tahu apa yang di laut, dia tahu apa yang di langit. Ayat ni masya-Allah. Kan? Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Dia tahu ada daun nak gugur, daun tu kat mana gugur? Kat Thailand, dalam pengetahuan Allah. Mana lagi daun nak gugur malam ni? Hari malam buta ni ada soalan daun nak gugur, dalam pengetahuan Allah. Wa ma tasqutu min waraqah. Waraqah tu soalan daun ni. Mana setiap helaian daun yang gugur semuanya dalam pengetahuan Allah. Wala habbatin fi zulumatil ard. Walaupun biji benih dalam gelap malam pun dalam pengetahuan Allah. Wala yabisin, wala ratbin, wala yabisin. Tak juga yang basah, tak juga yang kering. Ni hujan-hujan ni mungkin ada bono yang kering, daun-daun yang terselindung, berlapi-lapi bawah tu kering, pun dalam pengetahuan Allah. Semuanya dalam pengetahuan Allah. Nak beritahu sempurnanya ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, sehingga tidak ada sesuatu pun yang lari daripada pengetahuan, yang tersembunyi daripada pengetahuannya. Ada juga yang menyebutkan di sini waqila, tak kuatlah pandangan ni, tak tahu siapa yang cakap. Dan dikatakan juga maksud innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa, dia tahu apa yang zahir, jahar, dan apa yang tersembunyi ni. Maksudnya iaitu yang zahir ni iaitu Allah Ta'ala tahu apa yang kamu hafal dalam dada kamu. Wa ma yakhfa ni Allah Ta'ala tahu apa yang telah hilang daripada ingatan kamu. Yang kau ingat pun Tuhan tahu, yang kau lupa pun Allah Ta'ala tahu. Dalam pengetahuan Allah. Hebat. Hebatnya ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ambil satu ayat lagi tuan-tuan, lepas kita berhentilah. Lagat akhirah. Fazakir in nafa'ati dzikra. Berilah peringatan. Mana ayat ni? Ada yang tinggal kau. Wa nuyas siruka lil yusra. Tinggal. Dan kami akan memberi kepada engkau taufik kepada jalan yang mudah. Yakni Allah memberi taufik, iaitu kemudahan kepada Rasulnya untuk menjalankan syariat agama Islam yang berdasarkan sikap lemah lembut, lagi sangat mudah mengamalkannya. Di antara syariat-syariat yang diturunkan dari langit, maka agama Islam yang dibawa oleh baginda adalah paling mudah mengamalkannya. Allah Ta'ala sebut kat sini, syariat Nabi Muhammad ini mudah untuk diamalkan. Allah Ta'ala mudahkan, kata Ustaz Ahmad Sun Haji, untuk beramal. Apa bondo yang Tuhan suruh kita tak mampu nak buat? Sebagai manusia kita tak mampu nak buat. Cuba tuan-tuan fikirkan. Tak ada. Suruh semayang. Semayang bukan nak kena lampik sampai langit ke-7. Saya bumi je. Turun naik habis. Disuruh puasa. Puasa pun bukan setahun penuh. 30 hari. Puasa pun bukan hari penuh. Disuruh pagi, betul hari ada, kan dah galak kan makanlah.
kita boleh buat. Tak adalah orang mati, ramai mati sebab dia tengah dia puasa dah. Disuruh apa? Disuruh kita pergi haji. Tu pun dibagi syarat. Kau mampu kau pergilah, kau tak mampu tak payah pergi dah. Istitaah dia letak kat situ, berkemampuan saja. Disuruh kita bayar zakat. Bukan ada duit tu bayar, tak ada. Tengok lu, duit sikit, tak larat nak bayar, tak cukup haul, nisab, tak payah bayar dah. Apa benda yang Allah Ta'ala bagi, suruh kita buat, tak mampu buat. Bila buat dah so, dia suruh taubat. Kan payah apa nak taubat? Paling kurang pun dengan mulut astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Mohon pada ya Allah Tuhanku, aku taubat padamu ya Allah. Suruh cakap ya, suruh doa ya. Tak susah. Kalau syariat Nabi Musa dulu macam mana taubat Taubat dengan cara bunuh diri. Zaman Nabi Musa, syariat Nabi Musa bertaubat adalah dengan cara bunuh diri. Kita tengok ayat di surah Baqarah tu, juz 1 lagi. In qala Musa liqaumihi ya qaumi. Kan? Sampai panjang ayat tu. Dalam tu ada cerita. Kata ba'alih hujung ayat tu. Allah Ta'ala cerita syariat Nabi Musa zaman itu bunuh diri. Kan? Kalau kita tak tafsir di 1-2 kita tak baca, kat masjid pun kita ambil juz 2 boleh. Dalam tu ketika zaman Nabi Musa tu banyak dia punya pengikut-pengikut dia sembah patung apa-apa, Allah Ta'ala suruh taubat. Bila taubat bunuh diri masing-masing tak berani nak bunuh diri. Tuhan golap langit. Masing-masing berbunuh-bunuhan. Ramai yang mati pada ketika itu. Cara taubat dengan bunuh diri. Innakum apa wa idh qala Musa liqaumihi innakum zalamtum anfusakum bittikhazikumul ijl fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum kan ayat tu. Wahai kaumku, kau telah menzalimi diri kau dengan kau ambil anak patung lembu jadi Tuhan. Maka taubatlah kamu kepada Allah dengan cara kau bunuh diri kamu. Kau bunuh diri. Kita taubat kalau bunuh diri memang tak ada lawan taubat akhir zaman ni dah. Kan syariat Nabi Muhammad tu cukup mudah. Tak ada yang susah kan. Ada ustaz. Apa? Dia suruh bersunat, tak ada orang mati bersunat dah elok bersunat semua kan. Apa benda yang tak ada yang susah nak buat ni. Akhir jawapan tu tak ada. Semua mudah-mudah ya yang Allah Ta'ala suruh buat. Suruh tutup aurat. Sekadar nak pakai baju labu-labu sikit, tudung pun tak ada masalah dah. Pandai lah ustaz. Orang nak pandai buat aircon, buat kipas. Apa benda yang tak boleh buat. Sebab tu lah kalau kita hidup di muka bumi tak dapat juga taat dengan Allah, memang teruklah kita sebagai manusia. Dalam keadaan rezeki melimpah ruah semua diberi kita. Pada zaman dulu payah-payah panih-panih sampai zaman akhir zaman ni rezeki Allah Ta'ala tu makin-makin melimpah ruah. Zaman Nabi dulu panih-panih, dia orang semayang juga, musafir tak tinggal semayang sunat. Panih tu, padang pasir apa semua. Sujud meronting pula. Kan tak ada bondo nak mandi Ramadan, harap api je. Panih tu carilah todo-todo dalam gua tu. Kita panih hari ni tak payah lalu gua tu, dah ada aircon pula. Meronting pula kita sujud Sujud pula lah kita pasang kita, panih pula kita sudah Aduh je lah. Rezeki makin banyak orang akhir zaman. Tapi makin banyak rezeki Tuhan, makin lupa orang pada Allah Ta'ala. Itu masalah besar ini tuan, manusia-manusia yang hidup pada hari. Maka tak patutlah Allah Ta'ala sebut khalaqal insana min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Aku jadikan manusia ini daripada air mani yang hina, tiba-tiba dia menjadi penentang yang jelas kepada aku. Din berat dilawannya. Aku jadikan dia daripada air mani yang hina, bukan anda pun. Lepas tu aku pula dilawannya kata Allah. Itu yang manusia buat hari ni terhadap Allah Ta'ala. Yang mengaji Quran dia akan tahu banyak sindiran-sindiran Allah Ta'ala pada kita semua. Banyak petunjuk-petunjuk dalam Quran. Tapi bila manusia tak baca Quran ni tak nampak dah. Sebab tu ada ayat wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Juz 8 kan, awal juz 8 lagi. Ayat yang ke-7 daripada awal juz 8 tak salah saya, ayat yang ke-7. Kalau kamu ikut kebanyakan manusia di muka bumi ni, yudilluka an sabilillah. Dia akan sesatkan kamu daripada jalan Tuhan.
Nak beritahu ni tengok muka bumi ni. Orang makin hari makin ramai yang jahat yang tak bertuai daripada bertuai. Wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit sangat di kalangan hamba-hambaku yang bersyukur. Wallahu alam, tuan-tuan, cukuplah sekadar tu untuk malam ni. Rasa kita sambung lagi pada minggu-minggu akan datang. Mudah-mudahan insya-Allah panjang umur, murah rezeki. Qulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kalau ada soalan tuan silakan. Kau dapat jawab, saya jawab. Kau tak dapat jawab, saya hutang dululah. Sebab ilmu ni bukan kita tunjuk kan. Kau ada lah. Sementara minum air ni. Kau tak ada kan, tak ada lah tu dah. Kau ada lah. Besok tak ada. Ya tuan. Orang semua faham kan. Orang bawah ni cucu adik. Dia sekali dongai dia faham. Dia dongai dia faham. Kadang tak dongai dah faham dah. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan, tak ada, kita berhenti lah. Ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم ارزق أولادنا بالنجاح في كل امتحانهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان وفي كل زمان. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقيم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هادم الأحزاب اهزمهم 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 وانصرنا عليهم برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. تسبيح كفارة dan suratul Asr. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr. الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والله أعلم بالصواب.